Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini tibalah giliran kumpulan kami untuk membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pengurusan Etika dan Disiplin Staf dan Guru dalam Organisasi Pendidikan. Berikut ada ahli kumpulan kami, iaitu saya, Nur Razia, Nur Ashikin, Nur Hidayah dan Muhammad Arif Aizuddin. Kandungan dalam tugasan kami yang pertama, pengenalan dan konsep, yang kedua, teori dan model, ketiga, prosedur, keempat, cabaran dan penyelesaian, dan yang kelima ialah rumusan. Tajuk 1, pengenalan. Seterusnya, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan atau definisi etika. Etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat. Menurut Rukayah 2015, etika adalah ilmu yang mengkaji sesuatu yang baik dan buruk dengan mematikan tingkah laku manusia yang boleh diterima akal. Menurut Kamal Azmi 2015 pula, etika adalah akhlak, moral dan nilai tata susila dan semua faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Mengikut T-Rox 2001, etika adalah teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna tingkah laku seseorang. Seterusnya ialah definisi disiplin. Mengikut bahasa Latin, disiplina menunjukkan kepada kegiatan belajar mengajar. Manakala dalam bahasa Inggeris pula, disiplin bererti tertib, taat dan kendali diri. Pusat Rujukan Persuratan Melayu mendefinisikan disiplin sebagai peraturan yang telah ditetapkan dan latihan pemikiran serta kelakuan dalam mengawal diri sendiri. Foucault 1977 menyatakan disiplin adalah satu bentuk pengawasan yang menghasilkan kesan dan makna kepada tingkah laku. E. Ahmeng 1990 menyatakan disiplin merupakan peraturan yang dipersetujui bagi mewujudkan tingkah laku yang baik dan disiplin juga adalah cara berfikir yang membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri seseorang. Menurut Abdullah Sani Yahya 2005, disiplin adalah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku seseorang. Teori John Amos Comenius menyatakan disiplin adalah latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri mengikut peraturan yang ditetapkan. Mengapakah etika ini penting? Menurut Muhammad Kamal Hassan 2004, negara kita sedang dilanda dekadensi moral dan etika yang parah. Pernyataan ini disokong oleh Mustafa Ali dan Muhammad Kamal Hassan 2004 yang menyatakan hakikat nilai ini dicerminkan oleh kaki tangan awam yang terlibat dengan jenayah kola putih, gejala sosial, diskriminasi, penindasan dan penyalahan gunaan kuasa. Intan 1991 mengatakan etika merupakan nilai yang penting dalam sesebuah organisasi bagi mengekal dan memelihara kepercayaan dalam menjalankan tugas. Seterusnya, Kitson dan Campbell 1996 menegaskan kod etika adalah kenyataan daripada norma-norma dan kepercayaan organisasi dengan tujuan untuk menjorakkan sikap ke arah yang dikehendaki oleh tingkah laku. Menurut Megat Ayub dan Abdul Halim pula, elemen etika dan integriti adalah bertepatan dengan cabaran keempat wawasan 2020, iaitu untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bermoral tinggi. Seterusnya, konsep, objektif, prinsip dan nilai etika Kementerian Pelajaran Malaysia. Ada 3 objektif iaitu menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif, meningkatkan disiplin diri dan memberikan sumbangan positif kepada negara. Ada 6 prinsip iaitu niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab, menghargai dan bertanggungjawab dengan hasil usaha organisasi. 4 konsep iaitu sistem tingkah laku manusia atau organisasi, menitikberatkan nilai moral yang baik dan buruk, penilaian masyarakat terhadap individu serta individu perlu menjaga kod etika demi status akhlak dan maruah. Terdapat 7 nilai iaitu amanah, bijaksana, dedikasi, penyayang, benar, bersyukur dan ikhlas. Seterusnya, kod etika keguruan. Kod etika keguruan menyatakan dengan jelas mengenai peranan ataupun tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh seseorang guru atau pendidik.
terdapat 4 tanggungjawab guru. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap pelajar. Di antaranya ialah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar, bersikap adil, merahsiakan maklumat ikhtisas pelajar serta menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Di antaranya ialah menghormati tanggungjawab ibu bapa, mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama dengan ibu bapa, menganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa adalah sulit. Dan seterusnya ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Di antaranya ialah tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar, masyarakat atau negara, memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warga negara yang baik, menghormati masyarakat di mana guru tersebut berkhidmat. Seterusnya, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion. Di antaranya ialah guru perlu mengelakkan diri daripada membuat kenyataan ataupun melakukan sesuatu tingkah laku yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat ataupun profesion perguruan. Berusaha untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pendidik serta membantu rakan-rakan sejawat yang lain. Berikut adalah konteks pengurusan etika dan disiplin organisasi pendidikan. Di dalam konteks pengurusan etika, moral dan nilai, perkara yang telah digariskan adalah integriti, norma kerja, komitmen, imej perkhidmatan dan kod kemanusiaan. Manakala perkara yang digariskan dalam konteks disiplin melalui tindakan ialah peraturan yang berkuat kuasa, arahan semasa, garis panduan dan perundangan. Kedua-dua konteks pengurusan ini adalah untuk mencapai visi perkhidmatan awam, iaitu perkhidmatan awam berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan berjiwa rakyat, serta mencapai visi dan misi perkhidmatan pendidikan SPP, iaitu yang pertama, peneraju transformasi modal insan perkhidmatan pendidikan, yang kedua, melantik dan mengekalkan bakat terbaik dalam perkhidmatan pendidikan melalui pengurusan perkhidmatan yang transformatif. Berikut adalah contoh etika dan disiplin dalam profesion perguruan dan contoh yang kami bagi adalah pemakaian. Okay. Etika pemakaian guru adalah garis panduan yang umum mengenai bagaimana seseorang guru perlu berpakaian semasa menjalankan tugas. Di antaranya ialah pemakaian yang sesuai, yang melambangkan budi bahasa yang baik, sama ada bertugas di dalam ataupun di luar sekolah, serta melambangkan disiplin imej profesion perguruan. Dan jika kita lihat contoh disiplin pula adalah garis panduan yang lebih khusus mengenai bagaimana guru-guru perlu berpakaian. Contoh bagi guru lelaki adalah seluar panjang dan berbaju kemeja serta bertali leher, dan lengan baju jangan dilipat dan baju hendaklah dimasukkan ke dalam. Bagi guru yang ingin mengenakan baju Melayu, contohnya pada hari Jumaat pula, mestilah lengkap dengan samping atau pakaian yang mirip dengan potongan baju Melayu yang dipakai dengan seluar panjang. Pembentangan diteruskan bagi menerangkan teori dan model yang telah dipilih berkaitan dengan etika. Tahukah anda, teori-teori berkaitan dengan etika telah lama diperkenalkan oleh ahli-ahli falsafah barat sejak daripada 2,400 tahun yang lalu. Seperti yang dipaparkan di slide, terdapat sekurang-kurangnya 5 teori utama yang berkaitan dan relevan antara satu sama lain. Setiap teori mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pertama, undang-undang abadi. Kedua, teori etika klasik teleologi. Ketiga, teori etika klasik deontologi. Keempat, teori pembahagian adil. Dan yang kelima, teori kebebasan peribadi. Plato, Socrates, Aristotle menekankan kebaikan moral dan rasionalnya yang dikenali sebagai teologi. Manakala bagi etika moden yang dikenali sebagai deontologi, ianya banyak memfokuskan kepada penentuan sifat-sifat beretika menerusi tindakan. Teori kepatuhan yang juga dikenali sebagai compliance theory diperkenalkan oleh Amitai Etzioni pada tahun 1977. Menerusi teori kepatuhan,
organisasi boleh dikelaskan mengikut jenis kuasa yang digunakan untuk mengarahkan tingkah laku ahli-ahli di dalam organisasi tersebut. Teori ini juga merupakan pendekatan inovatif kepada struktur organisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kuasa yang digunakan untuk mengarah tingkah laku ahli-ahli dalam organisasi itu sendiri. Teori kepatuhan merujuk kepada hubung kait antara tiga jenis kuasa iaitu kuasa paksaan, kuasa utilitarian dan kuasa normatif. Jenis kuasa ini juga berkait dengan tiga jenis penglibatan yang diterima daripada ahli-ahli organisasi iaitu alienatif, kalkulatif dan moral. Dalam slide ini, penerangan terhadap jenis kuasa dan jenis penglibatan peserta akan diterangkan dengan lebih terperinci. Kuasa paksaan adalah kuasa yang menggunakan kekerasan dan ketakutan untuk mengawal peserta, terutama di peringkat yang lebih rendah. Contoh organisasi yang bergantung kepada kuasa paksaan adalah seperti penjara dan latihan asas dalam tentera. Kuasa utilitarian menggunakan imbuhan atau ganjaran luaran extrinsic untuk mengawal peserta, sama juga seperti kuasa paksaan iaitu di peringkat yang lebih rendah. Manakala kuasa normatif mengawal peserta ataupun ahli organisasi melalui peruntukan ganjaran intrinsik dalaman seperti kerja-kerja yang menarik, pengenalan kepada matlamat atau objektif maupun membuat sumbangan kepada masyarakat. Ketiga-tiga jenis kuasa ini boleh membantu dalam mendapatkan kerjasama ahli dan organisasi terhadap organisasi. Walau bagaimanapun, keberkesanan relatif setiap pendekatan bergantung kepada penglibatan peserta organisasi itu sendiri. Penglibatan merujuk kepada ciri-ciri dari segi kekuatan dan keinginan individu terhadap organisasi tersebut. Etzioni menerangkan bahawa penglibatan peserta boleh dikategorikan seperti berikut iaitu alienatif, kalkulatif atau moral. Penglibatan alienatif merupakan penglibatan yang berorientasikan negatif. Penglibatan kalkulatif pula menunjukkan keinginan atau niat yang rendah ke arah negatif atau positif. Dan penglibatan moral menunjukkan keinginan atau niat yang tinggi ke arah positif. Jadual di slide ini menjelaskan corak hubungan antara komponen yang dinyatakan tadi. Menurut Etzioni, apabila sesebuah organisasi menggunakan kuasa paksaan, ahli-ahli organisasi biasanya bertindak balas kepada organisasi dengan permusuhan iaitu penglibatan alienatif. Kuasa utilitarian pula kebiasaannya menyebabkan penglibatan kalkulatif iaitu ahli-ahli organisasi berkeinginan untuk memaksimumkan keuntungan. Dan kuasa normatif pula kerap mewujudkan pelibatan moral, misalnya ahli-ahli organisasi lebih committed dengan ciri-ciri sosial dan memberi manfaat kepada organisasi mereka. Okay, dalam slide ini kita akan melihat sebuah model yang diberikan nama model 7S McKinsey. Model ini telah diperkenalkan oleh Peter dan Waterman pada tahun 1970. Model 7S yang dibangunkan oleh McKinsey ini adalah alat pengurusan yang direka untuk memudahkan proses pelaksanaan strategi dalam konteks perubahan organisasi untuk mewujudkan sebuah organisasi yang cemerlang dan beretika. Ia adalah sebuah alat pengurusan yang komprehensif yang merangkumi 7 elemen iaitu strategi, struktur organisasi, sistem, style, staff, skill atau kemahiran dan shared values ataupun nilai yang dikongsi. Ikatan 7 elemen ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di slide. Dalam langkah 7S ini dibahagikan pula kepada soft elements dan hard elements. Jadi kita akan lihat 3 komponen yang merujuk kepada hard elements. Komponen berikut adalah strategi, struktur dan juga sistem. Strategi merupakan matlamat utama organisasi yang harus dicapai. Strategi yang komprehensif dan menyeluruh memberi tumpuan kepada prestasi dan etika. Bagi elemen struktur, organisasi yang cemerlang mementingkan penyatuan kuasa dan penyertaan warganya yang berbentuk partisipatif
di dalam menggubal dan membangunkan matlamat, visi dan misi dan kod etika organisasi. Dua kod yang biasa digunakan adalah sentralisasi dan desentralisasi. Manakala sistem merujuk kepada tata cara atau garis panduan amalan kerja bagi semua ahli organisasi. Sistem yang berkesan boleh meningkatkan semangat dan produktiviti anggota dalam organisasi. Elemen berikutnya dinyatakan sebagai soft elements iaitu staff, style dan skills. Style merujuk kepada cara pengurusan sesuatu organisasi sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi dalam urusan pentadbirannya. Skill bermaksud tahap kemahiran dan kecekapan mengurus dan menjalankan operasi organisasi. Dalam konsep ini, ianya merangkumi kemahiran-kemahiran seperti konseptualisasi, insaniah dan operasi. Keanggotaan merujuk kepada anggota atau kaki tangan di semua peringkat dalam sesebuah organisasi. Semua ahli dalam organisasi perlu menunjukkan semangat kekitaan iaitu seperti bekerja berpasukan dalam mencapai matlamat organisasi. Manakala shared values pula adalah kemuncak kepada semua langkah-langkah di atas. Nilai yang dikongsi bersama merupakan falsafah, misi, visi dan matlamat organisasi yang dikongsi bersama oleh semua warga organisasi. Semua langkah-langkah yang digunakan ini boleh digunakan dan diadaptasi dalam organisasi supaya setiap turutan atau langkah akan membawa kepada kejayaan organisasi dalam mencapai matlamat dalam beretika. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada prosedur pengurusan etika dan disiplin staf guru dalam organisasi pendidikan. Bila kita bercerita tentang pengurusan etika dan disiplin mereka yang berada dalam organisasi pendidikan, terutamanya sumber manusia yang dilantik dalam skim D. Skim D ini merujuk kepada skim pendidikan, DS, DG dan sebagainya, sehinggalah kepada staf sokongan, tidak kira grade turus 3, JUSA, sehinggalah kepada staf sokongan bergrade N19. Tidak seorang pun terlepas daripada pengamalan etika dan disiplin. Kerana apabila kita berbicara mengenai pengurusan etika dan disiplin, kita tidak boleh lari daripada peruntukan undang-undang yang ditentukan kepada staf guru organisasi pendidikan ini. Nobody above the law. Dalam aspek perundangan, mengapa perlu beretika dan berdisiplin terutamanya kepada staf dan juga guru dalam organisasi pendidikan? Kita lihat kepada peruntukan perundangan tertinggi negara iaitu perlembagaan di dalam perkara 132 menyatakan bagaimana mana-mana anggota perkhidmatan yang disebut dalam perenggan A, B, C, D, F dan H memegang jawatan selama mana yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mengapa penting perlembagaan ini? Maksud selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong ini merujuk kepada penurunan kuasa satu suruhanjaya iaitu pihak kerajaan untuk melantik sumber manusia di kalangan anggota pendidikan. Sebab itu kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dan sumber manusia ini dilantik dan tertakluk kepada perundangan dan peraturan yang berkuat kuasa sebagaimana keadaan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu kalau tuan-tuan puan-puan selalu dengar saya yang menurut perintah. Saya yang menurut perintah ini bukanlah perintah sesiapa, tetapi perintah Yang di-Pertuan Agong yang tertinggi mengikut perundangan. Itu asal usul saya yang menurut perintah. Bukan sekadar dia buat macam sekadar tagline, tidak. Saya yang menurut perintah ini dibaca bersama dengan perlembagaan dan perundangan.
Jadi peruntukan perundangan dalam perlembagaan yang lebih spesifik bagaimana saya sebutkan tadi antaranya dalam kurungan A, B, C, D. H itu adalah bagi perkhidmatan pendidikan yang dilantik selama mana yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan kita wajib untuk berada di bawah satu payung perundangan, peraturan dan mematuhi segala apa yang diperuntukkan sebagai penjawat awam, terutamanya dalam organisasi pendidikan. Maka berdasarkan perbincangan tentang perundangan tertinggi dalam perlembagaan sebentar tadi, maka di sinilah bermulanya tanggungjawab perkhidmatan pendidikan, terutamanya malah semua sumber manusia di bawah kerajaan, saya yang menurut perintah, yang mana merupakan satu frasa yang digunakan oleh semua badan kerajaan dan penjawat awam yang melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan. Menurut perintah ini adalah menerusi perintah Yang di-Pertuan Agong, iaitu kuasa yang diturunkan kepada kerajaan untuk melantik kita dan menjadi obligasi penjawat awam untuk menurut perintah. Dalam kes pengarah pelajaran wilayah persekutuan dan yang melawan Lut Tinggi Presiden kes pada tahun 1982, saya ceritakan sedikit latar belakang kes ini. Lut Tinggi ini merupakan seorang pegawai perkhidmatan pendidikan di SJKC di salah sebuah sekolah ceras Kuala Lumpur, diarahkan berpindah ke SJKC Jertih Terengganu. Mungkin amalan tahun 1980-an perpindahan itu dibuat antara negeri berbanding sekarang yang lebih berkebajikan. Baik, dalam kes ini pada tahun 1980, Lut Tinggi gagal untuk memenuhi arahan tersebut, malah telah memfailkan saman dan juga permohonan untuk membatalkan arahan tersebut. Maka dalam kes ini kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia menang sehinggalah ke Mahkamah Rayuan. Dan kes merit kes ini, kata Tun Saleh Abbas, Ketua Hakim Negara ketika itu, the pleasure of Yang di-Pertuan Agong not only applies to tenure of office of an employee but also extend to a multitude of subject matters such as pelantikan, kenaikan pangkat, perpindahan, gaji, cuti dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan itu adalah suatu bentuk pleasure oleh Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kalau suatu hari nanti di masa depan ditarik balik, kita penjawat awam perlu akur. Okey, kerana pembacaan pleasure, hold at pleasure only oleh Yang di-Pertuan Agong ini terpakai dalam artikel 132 dalam circular pekeliling-pekeliling semasa yang berkuat kuasa, instruction issues from time to time, arahan semasa yang berkuat kuasa yang dirasakan perlu by appropriate authorities in the government. Maka inilah latar belakang saya yang menurut perintah dan anda semua. Sebab tu senang cerita, kita perlu sedar siapa kita di mata kerajaan dalam perkhidmatan awam. Jangan bagi betis nak peha. Asas pengurusan etika dan disiplin dalam organisasi pendidikan ini berkait rapat dengan kawalan tata tertib, dan perundangan yang terpakai adalah di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Selepas ini akan disebut sebagai PUA 395/1993, iaitu antara prinsip asasnya pegawai yang dilantik dalam organisasi pendidikan selama mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong menurut perintah tadi, tertuntut ke atasnya untuk taat setia bagi melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan
padan dengan grade jawatan dan berbalas pulangan sekiranya kerjayanya berakhir dengan jalan persaraan. Dan asas perundangan ini dikawal oleh Perkara 135 dan Perkara 136 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah matlamat prosedur tindakan tata tertib bagi pengurusan etika dan disiplin organisasi pendidikan yang telah dinyatakan dalam Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk pembangunan modal insan melalui pelaksanaan tata tertib. Dalam organisasi pendidikan kita menggunakan istilah tata tertib, bukan pendidikan sahaja, semua sumber manusia dalam kerajaan kita menggunakan tata tertib. Istilah tata tertib bagi etika dan disiplin ini dan matlamat yang lain juga adalah untuk kita memahami, menghayati dan membudayakan tata kelakuan sebagai penjawat awam, di mana penjawat awam yang dilantik ini seperti saya katakan tertakluk dengan perundangan dan perintah-perintah yang berkuat kuasa. Dan yang ketiga adalah untuk bagi memelihara imej penjawat awam. Dan yang terakhir, sekiranya berlaku pelanggaran terhadap etika dan disiplin ini kita anggap tidak bertata sila, bertata tertib, maka kita boleh lakukan hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran ini. Berikut merupakan peraturan dan garis panduan yang berkuat kuasa ke atas setiap orang sumber manusia di dalam organisasi pendidikan. Antaranya Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib. Ada garis panduan. Kita panggil sebagai PUA 395/1993. Seksyen 18 Akta Acara Kewangan 1957. Arahan Perbendaraan, Akta Rahsia Rasmi, Peraturan Pegawai Awam untuk Pelantikan 2005, Perintah-Perintah Am Bab B, C, E, F dan G, Perkeliling, Surat Perkeliling Iktisas dan Surat Edaran dan akta-akta yang berkaitan dengan perkhidmatan awam. Maknanya kita semua tertakluk di bawah peraturan-peraturan ini. Sekiranya ada pelanggaran terhadap salah satu dalam peraturan ini, maka kita dianggap telah melanggar etika dan disiplin sebagai penjawat awam, terutamanya dalam organisasi pendidikan. Berikut merupakan jenis-jenis larangan di bawah perkara yang termaktub di bawah PUA 395/1993 dan juga di bawah Peraturan 4/2. Contohnya, sekiranya seseorang pegawai perkhidmatan itu menyalahgunakan dadah, telah melanggar perkara 7 dan dikira sebagai berkelakuan dengan mencemar imej di bawah Peraturan 42D contohnya. Seterusnya, perbincangan kita adalah berkaitan dengan penentuan jenis salah laku. Terbahagi kepada dua, iaitu perbuatan jenayah dan juga salah laku. Kita pergi kepada salah laku dulu. Salah laku ini merujuk kepada salah laku am, iaitu pelanggaran terhadap peraturan, garis panduan dan arahan-arahan pentadbiran yang didokumentasikan dalam kerajaan yang berkuat kuasa. Itu kita panggil sebagai salah laku am. Dan pihak yang mempunyai kuasa, quasi judicial power, memiliki sebahagian kuasa perundangan di bawah PUA 395/1993 ini adalah Suruhanjaya Perkhidmatan yang dilantik, SPA dan SPP, dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia yang terdiri daripada Urusetia Lembaga Tata Tertib. Dan prosiding tata tertib ini boleh sahaja diguna pakai di bawah Peraturan 49 bagi menamatkan perkhidmatan ataupun tindakan secaj sekiranya berlaku pelanggaran am terhadap perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Seterusnya, bagi perbuatan jenayah, pegawai perkhidmatan pendidikan atau
ataupun pegawai yang dilantik oleh SPP, SPA yang bekerja di KPM boleh sahaja melalui prosiding mahkamah perbicaraan di peringkat mahkamah tinggi sehinggalah mahkamah rayuan sekiranya melakukan jenayah, contohnya di bawah perkara Seksyen 323 mendatangkan kecederaan kepada pelajar. Anda boleh didakwa di bawah kesalahan kanun keseksaan. Begitu juga kalau tuan-tuan puan-puan mencuri di 7E, Seksyen 379, itu kanun keseksaan. Di bawah kesalahan Akta SPRM apabila contohnya tuan-tuan puan-puan menerima ataupun memberi rasuah, merancang dan merancang dan komplot terhadap pemberian kontrak kerajaan contohnya. Itu semua dikira perbuatan jenayah, di mana perbuatan jenayah ini dikira sebagai absolute judicial power. Bila mana melibatkan mahkamah, mereka mempunyai kuasa perundangan sepenuhnya berbanding dengan pihak kementerian dan SPP, SPA yang mempunyai quasi judicial power. Sekiranya tuan-tuan puan-puan dikenakan jenayah di bawah kanun keseksaan ataupun Akta SPRM, satu lagi saya lupa, sekiranya tuan-tuan puan-puan ditangkap khaluat di bawah mahkamah syariah, juga boleh dikenakan tindakan di bawah PUA 395/1993. Cuma perbezaannya, kalau dikenakan perbuatan jenayah, kita ada proceeding yang lain di dalam PUA ini. Maknanya quasi judicial power, pihak quasi judicial power akan menunggu proceeding mahkamah selesai, dah ada keputusan, baru proceeding di bawah PUA 395 pihak yang melantik ini akan bersidang untuk menjatuhkan hukuman. Contohnya kalau anda didapati bersalah kerana contohnya ditangkap khaluat, menerima rasuah, mendatangkan kecederaan, mahkamah mungkin dia bagi denda RM1,000 walaupun minimum dan dibebaskan tanpa dilepaskan, okey, dan didenda. Maknanya bersalah, maka selepas itu pihak lembaga tata tertib di bawah PUA 395 akan bersidang untuk menentukan hukuman kepada tuan-tuan puan-puan sebagai penjawat awam. Gambaran umum pelanggaran etika dan disiplin. Antara kesalahan-kesalahan boleh sahaja berlaku dalam keadaan aktif dan keadaan pasif. Aktif ini apabila pelanggaran itu jelas dalam salah laku, contohnya gangguan seksual, membuat tuntutan palsu yang jelas melanggar peraturan yang berkuat kuasa. Kemudian antara juga sengaja ingkar arahan di mana adanya perkeliling dan arahan-arahan yang didokumentkan kepada pegawai perkhidmatan yang dilanggar. Itu adalah pelanggaran yang jelas dan dikira sebagai kesalahan aktif. Bagi kesalahan pasif pula adalah kesalahan yang kadang-kadang pegawai ini tidak sedar berlakunya pelanggaran. Contohnya dalam aspek kecuaian, guru-guru tak masuk kelas dan berlakunya kecederaan dalam kelas di kalangan pelajar disebabkan kecuaian, out of control. Kemudian dalam aspek omission ini kebanyakan dia pada ketua jabatan, apabila ketua jabatan ini gagal untuk mengendalikan dan untuk mengawal selia tindakan disiplin kepada pegawai bawahannya. Seterusnya, apa itu tindakan tata tertib? Tata tertib ini adalah terminologi sebenarnya untuk tindakan disiplin di bawah peraturan PUA 395/1993, dan tindakan ini boleh memberi kesan kepada status kontrak perkhidmatan. Contohnya pegawai yang dilantik dengan nombor ganjil 41 contohnya, mereka ada tempoh percubaan 3 tahun, itu dikira sebagai kontrak. Maksudnya di peringkat kementerian sekiranya berlaku pelanggaran, mereka boleh ditamatkan perkhidmatan dengan serta-merta. Yang kedua, tindakan ini juga boleh memberi kesan kepada status pejawatan, kenaikan pangkat dan penambatan perkhidmatan.
Yang ketiga, memberi kesan kepada rekod perkhidmatan, iaitu hatta amaran akan juga ada kesan kepada pencen, gaji dan sebagainya kepada perkhidmatan kita. Dan yang keempat, akan memberi kesan kepada pooling. Pool, kita selalu dengar istilah pool. Pool ni ada 4 jenis dalam perkeliling JPA. Salah satunya sekiranya berlaku pelanggaran, pool ini akan berlaku penempatan untuk tempoh bertenang ataupun penempatan untuk melancarkan siasatan terhadap pelanggaran. Berikut merupakan penjelasan hukuman apabila berlakunya pelanggaran etika dan disiplin dalam organisasi pendidikan, daripada amaran sehinggalah buang kerja. Dan amaran ini kita tahu sebagai suatu bentuk peringatan, denda dalam PUA 395 apabila pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun mana-mana sumber manusia yang dilantik di bawah satu Suruhanjaya, maksimum adalah 7 hari emolumen. Pengiraan emolumen ini mengikut gaji hakiki kita, gaji hari. Jadi maksimum 7 hari. Anda buat apa sekalipun tak hantar RPH, 7 hari. 3 hari boleh lucut hak emolumen kalau tidak hadir bertugas. Selalunya kita akan bayar gaji pada hari yang hadir bertugas sahaja. Tangguh pergerakan gaji, maksudnya kalau tuan-tuan puan-puan naik gaji setiap tahun, kenaikan gaji tahunan, bulan 1, kalau kita tangguh 3 bulan, maksudnya sehingga pencen selepas ini tak akan lagi dapat bulan 1, akan dapat bulan 4. Itu kalau 3 bulan minimum. Turun gaji, maksimum 3 tangga pergerakan gaji selama 36 bulan, ataupun minimum 1 pergerakan gaji. Contoh, kenaikan gaji 250 setiap tahun untuk grade 44. Jadi kita boleh kita boleh turunkan 1 pergerakan gaji. Gaji kita akan tolak RM250 selama 1 tahun. Tahun yang berikutnya naik 250 macam biasa. Dan turun pangkat, ada sahaja kes di Kementerian Pendidikan, bukan kaleng-kaleng, tapi ada contohnya grade 52, grade 54 turun kepada 48, dan ada satu kes grade 52 lah, pengetua turun kepada 44 pun pernah berlaku. Dan yang paling akhir sekali, yang paling berat, kita buang kerja bila mana kita tengok berlaku kerosakan dan memberi implikasi terhadap perkhidmatan, terutamanya dalam pendidikan. Contohnya mencemar imej, terlibat dengan dadah dan jenayah, selalunya kita memang akan buang kerja. Persoalan ini akan menjawab mengapa ketua jabatan kita, guru besar, pengetua, bos dalam organisasi pendidikan selalu sangat annoy kita, mengingatkan sila patuh arahan dan sentiasa memberikan peringatan-peringatan pada morning prayer. Kalau di sekolah, every Monday pun akan mengingatkan guru-guru sila patuh arahan dan sebagainya. Sebab apa? Tugasan kawalan disiplin dan etika ini dalam peraturan PUA 395/1993 diberikan kepada mereka, kerana mereka boleh sahaja dikenakan hukuman sekiranya berlaku pelanggaran oleh anak-anak buah. Jadi di bawah peraturan 3C, menjadi tugas mereka untuk menjalankan kawalan pengawasan ke atas pegawai bawahan. Kalau berlaku pelanggaran, kalau sekiranya berlaku pelanggaran disebabkan oleh ketua jabatan yang tidak mengingatkan stafnya dan tidak membuat tugasan pengawalan, boleh sahaja dikenakan tindakan kepada ketua jabatan. Maknanya ketua jabatan ini tanggungjawabnya sangat besar dalam organisasi pendidikan. Kalau anak buah buat salah, dia pun boleh diheret sekali, dikenakan hukuman. Baik, secara ringkasnya, prosiding tata tertib ini bermula apabila pertuduhan dikemukakan di bawah peraturan 36 dan juga 37 di bawah PUA 395/1993. Baik, berikut merupakan carta alih di bawah peraturan 36 dan 37. Saya rumuskan dengan mudah begini. Peraturan
apabila berlaku pelanggaran terhadap etika dan disiplin organisasi pendidikan, maka seseorang itu akan dikenakan tindakan di bawah peraturan ini, bermula dengan peraturan 35 iaitu kertas pertimbangan untuk dikenakan tindakan. Dah selepas di bawah peraturan 35 P35 akan ditentukan sama ada kesalahan itu ringan. Kalau kesalahan itu ringan di bawah P36, maksudnya apa sahaja hukuman yang dikenakan tidak sehingga buang kerja. Tetapi sebaliknya, kalau kertas 35 itu P35 dirasakan pelanggaran itu adalah pelanggaran yang berat, maksudnya boleh dikenakan di bawah P37 sehingga dibuang kerja. 36 kita tak buang kerja, 37 kita syorkan untuk buang kerja. Itu beza dia. Seterusnya saya lampirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan contoh sebenar kertas pertimbangan oleh pengerusi Lembaga Tata Tertib Kementerian Pendidikan Malaysia yang disediakan oleh Urusetia Lembaga Tata Tertib. Dalam kertas pertimbangan ini ada dua kesalahan yang dilakukan, iaitu tidak hadir bertugas di bawah peraturan 24 dan juga datang lewat dan tak mengikut masa bekerja yang ditetapkan. Adanya butiran pegawai, adanya butiran kesalahan, dan butiran pegawai ini nama saya contohnya, dan saya merupakan pegawai takbir grade N19 iaitu di bawah kumpulan sokongan yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan dalam kertas ini adalah kertas pertimbangan 37 yang kita panggil sebagai penentuan kes prima facie. Maksud dia setelah melalui prosiding 35-36, maka pengerusi Lembaga Tata Tertib bersetuju dan mengesyorkan agar tindakan berat diambil terhadap pegawai berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan ini meritnya adalah berat. Maka setiap P35 ada kertas pertimbangannya bersama dengan 36. Begitu juga dengan P37, kita angkat lagi kertas pertimbangan yang lain formatnya. Jadi setiap proses itu akan melalui proses dokumentasi yang sangat ketat. Berikut merupakan halaman seterusnya. Kita ada fakta penerangan asas pertimbangan kes prima facie dalam penentuan kes paper P37 ini. Kita ada semua evidence dan justifikasi secara dokumen. Kalau datang lewat, kita akan ada salinan rekod kehadiran, kita ada salinan kalender kehadiran, lepas tu kita ada salinan kenyataan cuti. Kalau pegawai ini pernah menjawab surat tunjuk sebab, kita nyatakan juga surat tunjuk sebab di dalam proses justifikasi untuk mengambil tindakan ini. Kalau ada laporan perubatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk kita anggap pendakwaan terhadap pertuduhan kepada tuan-tuan puan-puan. Okey, kalau dalam kes ini surat penjelasan bila tarikhnya diletakkan secara detail dan semua akan dimasukkan dalam kertas pertimbangan ini. Dan secara rumusannya, surat penjelasan pegawai bagi kes ini mengalami kesukaran untuk bangun tidur dan berasa malas untuk bekerja. Sebab tu mungkin menjadi merit bila pengerusi Lembaga Tata Tertib KSU baca, dia kata, oh, pegawai ini mencabar perkhidmatan awam. Okey, jadi kita syorkan dia 37 sehingga boleh dibuang kerja. Dan di bawah peraturan 3C pengawalan tata tertib tadi, adanya ulasan ketua jabatan. Betapa pentingnya ketua jabatan sekiranya tuan-tuan puan-puan dikenakan proceeding, belum hukuman lagi. Dalam proceeding pertimbangan adanya ulasan ketua jabatan. Bagaimana ketua jabatan menyatakan prestasi dan juga komentar berkaitan dengan attitude tuan-tuan puan-puan sebagai penjawat awam lah.
Lampiran seterusnya adalah berkaitan dengan ulasan urus setia. Setelah melalui kertas pertimbangan 35, P35, P36 dari pengerusi lembaga tata tertib dalam 35 dan 36 bersetuju bahawa merit kesalahan pegawai ini adalah berat dan boleh sahaja untuk dikenakan hukuman dengan tindakan buang kerja ataupun turun pangkat di bawah peraturan 37. Maka ulasan urus setia ini menggambarkan keadaan prima facie pertuduhan yang berasas berdasarkan evidence dan justifikasi dan juga kertas pertimbangan sebelum ini. Maka perbuatan pegawai yang tak adil bertugas ini dikira dalam 114 hari yang tak adil bertugas tadi melanggar peraturan 24 dan boleh ditafsirkan sebagai tidak bertanggungjawab di bawah peraturan 4/2G. Bagi perbuatan hadir lewat pula, ada pekeliling yang berkuat kuasa. Contohnya bagi kertas pertimbangan ini, premis kerajaan ini menggunakan sistem thumbprint, maka ada pekeliling bilangan 1 2004 sebab punch card pekelilingnya lain, buku kehadirannya pekelilingnya lain. Maka pelanggaran ini boleh dianggap 42G tidak bertanggungjawab dan peraturan 42I ingkar arahan terhadap arahan siapa? Arahan pekeliling yang didokumentkan dalam pekeliling bilangan 1 2004 ini. Maka berdasarkan fakta keterangan urus setia wujud prima facie, maka pegawai yang menyediakan kertas pertimbangan ini akan diangkat untuk dipersetujui pula oleh ketua unit tata tertib, kemudian diangkat lagi untuk pengesahan oleh ketua unit integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas melalui proses pengesahan dan persetujuan di peringkat urus setia lembaga tata tertib, maka kertas pertimbangan ini akan diangkat pula kepada ahli lembaga tata tertib, iaitu terdiri daripada 3 orang ahli mengikut PUA yang boleh sahaja untuk menentukan hukuman dalam prosiding mesyuarat menentukan hukuman di bawah P38, hukuman 38. Maka akan diangkat antara ahlinya adalah TKSU, KSU, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan mana-mana ahli yang dilantik dan diberi kuasa oleh SPP atau SPA. Kalau di peringkat KPT, kita akan TNC dan juga TNC HEP yang akan menjadi ahli yang boleh untuk menentukan hukuman. Dan dalam kertas pertimbangan ini diangkat kepada ulasan TKSU bersetuju ataupun tidak. Kemudian akhir sekali kepada keputusan pengerusi lembaga tata tertib. Ini belum hukuman lagi, ini baru pertimbangan. Maka bila pengerusi bersetuju dengan justifikasi dan juga bukti-bukti sokongan, maka pengerusi bersetuju ada prima facie dan surat pertuduhan dikeluarkan kepada pegawai. Sekiranya bukti ataupun terdapat reasonable doubt, keraguan munasabah terhadap kertas pertimbangan ini, maka mungkin akan tidak wujud prima facie, maka kertas pertimbangan ini akan digugurkanlah. Ataupun pengerusi tidak puas hati dengan bahan sokongan ini, dengan bukti-bukti sokongan, maka boleh saja untuk dikembalikan dan diangkat semula oleh pihak lembaga tata tertib. Selepas pengerusi lembaga tata tertib bersetuju dengan kertas pertimbangan prima facie sebentar tadi, maka surat pertuduhan baru akan dikeluarkan. Ini adalah contoh surat pertuduhan yang lain tetapi masih menggunakan nama saya. Dan dalam surat pertuduhan ini tidak akan dinyatakan peraturan mana, P35 ke, 36 ke, 37 ke. Hanya akan dihantar melalui ketua jabatan tuan-tuan puan-puan, tindakan tata tertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat. Jadi dimaklumkan dalam kertas pertuduhan ini nama, butiran IC, bertugas di mana, kemudian apa pertuduhan yang dituduh kepada kita, akan disenaraikan tarikh-tarikh yang kita tidak hadir bertugas.
Kemudian ada pertuduhan kedua tadi, datang lewat. Kita akan bagi detail semua. Tak hadir bertugas, datang lewat dalam waktu bekerja yang ditetapkan. Yang ini tadi penggunaan kad perakan waktu punch card. Ini contoh lain. Punch card di bawah peraturan bilangan 11 tahun 1981, berbeza. Yang kertas pertimbangan tadi atas kesalahan tak lewat juga, tapi sebab guna thumbprint. Okey, kita seterusnya lampiran surat pertuduhan yang sama tetapi untuk contoh yang lain daripada pertimbangan tadi. Kertas pertimbangan dan surat pertuduhan itu perlu ada kolerasi lah, perlu apa yang dituduh dalam kertas pertimbangan perlu selari dengan surat pertuduhan. Dia tidak boleh berbeza, tapi saya berikan lampiran atas pertuduhan yang berbeza lah untuk surat pertuduhan ini untuk memperbanyakkan contoh. Macam kesalahan yang dilakukan oleh saya dalam contoh surat pertuduhan ini, selepas kertas pertimbangan 37 dibuat penentuan untuk hadir lewat, surat pertuduhan ini menggunakan surat perkeliling bilangan 1 1981 bagi kesalahan punch card, maka saya melanggar, dikira sebagai tidak bertanggungjawab 42G dan masih 42I engkar arahan sebab ada perkeliling yang berkuat kuasa berkaitan dengan hadir lewat menggunakan punch card lah. Kemudian ada pertuduhan yang ketiga, yang ini pegawai ini tidak menyelenggara sistem kewangan yang dipanggil ESP-KWS. Jadi pegawai ini bayar lewat bil, selalu gagal membuat pembayaran bil barangan dan perkhidmatan yang diuruskan. Jadi kompetensi juga boleh dikenakan pertuduhan. Dalam isu ini, pegawai dikira sebagai 42E, tidak kurang cekap, kurang berusaha, dan 42J, cuai dalam melaksanakan tugasnya sebab mendatangkan implikasi kepada kewangan kerajaan. Maka ikut peraturan, mana-mana peraturan 36 ataupun 37, kedua-duanya selepas pegawai menerima surat pertuduhan, kita ada satu kita panggil mitigasi dalam perundangan, di mana kita membenarkan pegawai untuk membuat pembelaan representasi secara bertulis dalam masa 21 hari selepas menerima surat pertuduhan. Dan surat pertuduhan ini bukan boleh terus dihantar, ia perlu dihantar melalui ketua jabatan. Kerana apa? Dalam P38 ketika penentuan hukuman nanti, meritnya adalah representasi, iaitu pembelaan pegawai, dan juga meritnya adalah berdasarkan ulasan ketua jabatan. Maka perlu dihantar melalui ketua jabatan. Ketua jabatan yang akan hantar pembelaan tuan-tuan puan-puan ke Lembaga Tata Tertib Kementerian Pendidikan Malaysia untuk proses seterusnya, iaitu di bawah pertimbangan P38 penentuan hukuman. Juga melalui guru besar lah, perlu dihantar melalui ketua jabatan, dan kerana ketua jabatan akan membuat ulasan daripada surat representasi pembelaan tersebut. Okey, dalam tempoh 21 hari. Baik, ini adalah kerangka carta alih pelaporan ketua jabatan apabila prosiding tindakan kepada pelanggaran berlaku. Dah daripada pelaporan, kita akan buat kes penentuan tadi, kertas pertimbangan. Selepas kertas pertimbangan diangkat 35, 36, 37, jadi adanya penentuan pengerusi lembaga KSU bersetuju, dan selepas KSU bersetuju, surat pertuduhan dihantar. Selepas surat pertuduhan dihantar, adanya sesi pembelaan. Selepas sesi pembelaan akan berlaku, Lembaga Tata Tertib akan bersidang untuk menjatuhkan hukum berdasarkan pembelaan tersebut. Dan keputusan bergantung kepada representasi dan juga ulasan ketua jabatan. Dan apabila keputusan dah dikeluarkan, surat lain akan menyusul memberitahu apa keputusan yang akan diambil.
Seterusnya adalah prosedur tindakan tata tertib pegawai yang terlibat dengan kes jenayah di mana prosedur ini lebih mudah. Dalam Peraturan 34 PUA 395/1993 menyatakan tiada prosiding tata tertib dibenarkan dibuat ketika proses prosiding jenayah dilaksanakan di peringkat mahkamah kerana quasi judicial power, pihak berkuasa lembaga tata tertib tidak mahu berlakunya double jeopardy dalam sebarang isu-isu perundangan. Maka di bawah P35 tidak dibenarkan tindakan tata tertib diambil. Walau bagaimanapun, di dalam peraturan 44, 45 dan 46 dalam PUA yang sama, adanya perintah tahan kerja dan gantung kerja. 44 dan 45 ni kedua-duanya merupakan perintah tahan kerja. Persamaan ketiga-tiga peraturan ini, pegawai tidak perlu hadir bertugas. Namun dalam Peraturan 44 sekiranya dalam proceeding sabitan dan pendakwaan tahan kerja 44 dan 45. Untuk peraturan 44, tuan-tuan puan-puan layak dibayar emolumen gaji maksimum 2 bulan. Di bawah peraturan 45 juga sama, tak perlu hadir bertugas, tetapi lazimnya pihak berkuasa lembaga tata tertib akan membayar emolumen separuh dalam tempoh-tempoh yang ditetapkan atau sehingga prosiding mahkamah selesai. Sekiranya tuan-tuan puan-puan didapati tidak bersalah, emolumen itu akan dipulangkan. Okey, dan bagi peraturan 46 iaitu gantung kerja, selalunya dilaksanakan terus dengan pihak berkuasa lembaga apabila prosiding mahkamah itu telah selesai hatta di peringkat mahkamah tinggi ataupun mahkamah rayuan. Gantung kerja ini sepanjang tempoh pendakwaan dan perbicaraan, tuan-tuan puan-puan tidak layak untuk dibayar emolumen sekiranya didapati tidak bersalah. Contoh, perbicaraan berlangsung 3 tahun, jadi 3 tahun tak dapat gaji dan akhirnya tidak bersalah. Tuan-tuan puan-puan boleh kita boleh menamatkan perintah gantung kerja. Tuan-tuan puan-puan boleh melapor diri untuk bertugas kembali, dan emolumen 3 tahun yang tidak dibayar itu boleh dapat. Privilege apa semua akan dibayar seperti biasa, cuma backdated lah. Tetapi kalau didapati bersalah, hatta denda sekalipun, untuk lazimnya kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah lah, possession dan juga penggunaan dadah, 46 dia akan datang sekali dengan sure untuk terus dibuang kerja lah. Selepas, sebab kita ada keputusan mahkamah bila mana merit kalau perintah gantung kerja ini dia mencemarkan image. Begitu juga dengan peraturan P49, penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam. Kes ini pernah juga berlaku untuk kes-kes yang melibatkan keselamatan negara, yang melibatkan ISA ataupun yang mengancam kedaulatan raja kita, boleh sahaja untuk ditamatkan dalam peraturan P49. Dan dalam kesemua peraturan ini tidak perlu melalui prosiding kertas pertimbangan macam mula daripada 35, 36, 37 dan masuk ke 38 untuk proses hukuman. Tidak perlu proses itu. Mereka cukup dengan kertas pertimbangan 44, 45, 46 ataupun 49. Seterusnya kita melihat kepada kesan kepada perkhidmatan sekiranya tindakan disiplin dan tata tertib ini diambil kepada pegawai yang membuat pelanggaran. Okey, sebab itu kalau ada pelanggaran, dia bukan saja sebagai peringatan tetapi ada kesan hatta amaran sekalipun. Contohnya, grade dalam organisasi perkhidmatan pendidikan ada time base untuk kenaikan pangkat. Kalau tuan-tuan puan-puan dikenakan yang paling ringan, amaran,
Maknanya 12 bulan tuan-tuan puan-puan tidak akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, dan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 7 2010 juga apa yang terpakai bukan sahaja kenaikan pangkat, privilege yang lain, contohnya bonus raya ataupun bantuan awal tahun. Dalam perkeliling akan tulis mereka yang dalam prosiding tata tertib tidak layak untuk menerima bantuan-bantuan khas kerajaan. Hatta dalam prosiding, kalau tuan-tuan puan-puan melalui prosiding ini untuk sambung memohon naik pangkat, memangku jawatan ataupun untuk sambung belajar, dapat apa-apa benefit kerajaan pun dia tidak akan dipertimbangkan dalam tempoh-tempoh tertentu. Kita gunakan istilah tempoh edah. Selepas habis tempoh edah ini, jadi tuan-tuan puan-puan akan memulakan new life sebagai pejabat awam. Maknanya dah boleh terima balik privilege yang tak layak dapat. Tak layak dapat maknanya memang tak dapat. Dah habis edah baru layak dapat. Contoh paling ringan, amaran 12 bulan. Kalau dikenakan amaran, dikenakan amaran sebab kesalahan paling ringan untuk guru-guru bila dia tak buat RPH lah. Penaziran datang tak buat RPH, gagal mengemukakan dokumen rasmi kepada pihak yang berkuasa untuk menyemak. Jadi boleh saja dikenakan amaran. Apa yang akan berlaku? 12 bulan. Kalau tuan-tuan puan-puan 8 tahun, 41 ke 44, maka dia akan jadi 9 tahun. 12 bulan. Dia akan delay tuan-tuan puan-puan punya privilege 8 tahun automatik naik 44, jadi tak layak. Ini paling ringan lah, amaran. Kalau kena denda RPH pun ada kena denda maksimum 7 hari emolument ataupun tak hadir bertugas, contohnya 1 hari pun denda. Harga denda 1 hari gaji, 1 hari emolument gaji hari akan kena 18 bulan tidak dipertimbangkan tempoh untuk kenaikan pangkat dan menerima privilege bantuan khas kerajaan. Sampai begitu kesannya. Okay, baiklah, saya akan sambung sedikit berkaitan prosedur, iaitu tindakan pengurusan etika dan disiplin selain daripada tata tertib. Okay, jadi antara tindakannya adalah yang pertama ni surat tunjuk sebab. Yang kedua adalah surat peringatan, di mana surat ini dikeluarkan sekiranya pelanggaran tersebut tidak ada merit untuk tindakan tata tertib. Kerana surat peringatan boleh menyebabkan condonation. Condonation ni adalah tindakan pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi bila tindakan pengampunan telah dibuat, tidak boleh ada tindakan tata tertib kerana boleh terjadinya double jeopardy, iaitu di mana seseorang hanya boleh dihukum atas satu kesalahan. Jadi tidak boleh apabila satu kesalahan itu telah diberi pengampunan, tapi kesalahan tersebut diungkit untuk dijalankan hukuman pula. Jadi itu tidak boleh terjadi. Jadi yang ketiga adalah program pengukuhan motivasi dan integriti, di mana staf atau guru yang bermasalah akan dikumpulkan dan diberi satu kursus. Jadi program ini sebenarnya untuk memberi motivasi dan memberi peringatan kepada mereka mengenai peraturan, etika dan disiplin tentang penjawat awam. Yang keempat adalah program exit policy, iaitu program ini sama seperti program pengukuhan tapi lebih kepada program yang memberi taklimat kepada pegawai supaya meningkatkan prestasi kerja dan tidak membuat pelanggaran, dan mereka ni diberi tempoh percubaan. Namun sekiranya mereka masih membuat pelanggaran dan tidak meningkatkan prestasi, mereka ini boleh ditamatkan perkhidmatan. Yang kelima adalah pelan pengukuhan integriti dan pelan anti rasuah. Yang pelan ini sebenarnya juga terdapat dalam Kementerian Pendidikan. Yang pelan ini sebenarnya merupakan satu strategi untuk mengelakkan penjawat awam melakukan pelanggaran integriti dan rasuah, di mana setiap minggu unit integriti akan menghantar email peringatan mengenai peraturan yang berkuat kuasa dan menjalankan mesyuarat kepada semua ketua jabatan. Kemudian yang keenam adalah pemanjangan tempoh percubaan bagi pegawai kontrak perkhidmatan yang belum tetap. Jadi tempoh percubaan mereka ni boleh dipanjangkan sekiranya mereka terlibat dengan
pelanggaran dan sebagainya lah. Okey, kemudian di bawah ni kita tengok ada peringatan. Peringatan ni adalah kepada ketua jabatan di mana sebenarnya ketua jabatan perlu melaporkan ke semua pelanggaran staf di bawahnya kepada urus setia bagi pertimbangan tata tertib. Sebab ketua jabatan ni tidak boleh menggunakan kuasanya untuk memaafkan pelanggaran tersebut. Kegagalan ketua jabatan melaporkan pelanggaran tersebut boleh dikenakan tindakan tata tertib. Seterusnya adalah carta alih urusan tindakan. Okey, ini adalah carta alih urusan tindakan apabila pegawai itu dikesan melanggar peraturan berkuat kuasa. Pertamanya adalah penyeli atau ketua jabatan perlu mendapatkan penjelasan secara dokumentasi kerana penjelasan secara verbal tidak diterima pakai dalam tata cara mengambil tindakan pegawai awam. Kemudian, penyeli atau ketua jabatan akan menimbang sebab ataupun kemudasabahan pelanggaran ini. Okey, kemudian perlu ada justifikasi. Setelah itu, tindakan pembetulan dan pengukuhan dalaman akan dijalankan oleh dalaman saja. Namun begitu, sekiranya wujud pelanggaran peraturan yang berkuat kuasa, ketua jabatan perlu membuat pelaporan dan akan dipanjangkan kepada urus setia untuk tindakan lanjut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya akan sambung pula pada bahagian cabaran dan penyelesaiannya dalam pengurusan etika dan disiplin staf dalam organisasi pendidikan. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan faktor yang menyebabkan manusia akan melakukan perkara yang melanggar atau menyimpang daripada etika profesionalisme. Faktor ni kita boleh bagikan kepada dua bahagian, iaitu faktor kendiri dan juga faktor organisasi. Okey, kita mulakan dengan faktor kendiri. Okey, menurut Muhammad Roslan, antara faktor kendiri yang menyebabkan manusia melakukan perkara yang menyimpang daripada etika profesionalisme adalah kerana kurangnya penghayatan nilai etika serta agama dalam diri. Jadi apabila kurangnya penghayatan nilai etika serta agama dalam diri ni, dia akan menganggap etika ni sebagai satu yang tidak penting. Jadi individu ni akan mudah terjerumus ke dalam pelanggaran etika profesionalisme. Okey, selain itu, menurut Megat Ayub dan Halim, perlakuan individualistik dan egoistik juga merupakan faktor kendiri yang menyebabkan menyimpang daripada etika profesionalisme. Okey, di mana individualistik ni adalah seseorang yang bersikap individualis, iaitu dia tidak dikuasai ataupun dikongkong oleh pihak lain. Jadi dia lihat etika atau peraturan ni sebagai sesuatu kongkongan terhadap dirinya. Jadi bila dia lihat etika ni sebagai satu kongkongan, dia tends untuk melanggar etika tersebut. Okey, kemudian yang ketiga adalah egoistik tadi. Egoistik pula biasanya adalah seseorang yang tidak memikirkan orang lain dan dia hanya memberikan tumpuan pada dirinya sahaja. Jadi individu yang bersikap egoistik ni biasanya terlibat dengan aktiviti yang memberi manfaat terhadap dirinya saja. Jadi rasa moral terhadap orang lain ni telah hilang. Okey. Kemudian kita lihat pula pada faktor organisasi. Faktor organisasi pula melalui kajian Calabresi dan Roberts, kita telah menyenaraikan beberapa faktor dalaman sesebuah organisasi yang boleh menyumbang kepada perlakuan tidak beretika. Antaranya yang pertama adalah struktur organisasi itu sendiri yang kompleks dan banyak hierarki. Jadi apabila dia kompleks dan banyak hierarki ni menyebabkan pekerja merasa bosan kerana terlalu banyak peraturan yang diikuti. Jadi kadang-kadang orang bawah ni akan memberontak apabila terlalu banyak peraturan. Yang kedua pula adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mementingkan etika ataupun budaya tidak ambil peduli ataupun ada budaya yang takut untuk membuat laporan. Okey, jadi ini sebenarnya akan menjejaskan pengurusan etika dalam organisasi. Okey, yang ketiga adalah bentuk komunikasi. Okey, bentuk komunikasi yang tertutup dan tidak mementingkan perasaan pekerja bawahan. Okey, biasanya bentuk komunikasi tertutup ni dia tidak menerima pendapat orang bawahan. Jadi orang bawahan ni merasa tidak dihargai lah. Jadi dia boleh menyebabkan dia melakukan perkara yang melanggar etika. Okay, yang keempat, pengabaian kepada kebajikan lah, di mana macam tadilah, di mana pemimpin kurang memberi penghargaan dan kebajikan. Ini menyebabkan pekerja menjadi kurang hormat kepada pentadbir.
Okey, akhir sekali adalah kelemahan sistem pentadbiran itu sendiri, peraturan dan pelaksanaan kerja. Okey, ini terjadi kerana kurang ketelurusan dan kurang penguatkuasaan undang-undang. Apabila penguatkuasaan undang-undang itu sendiri kurang ataupun longgar, ini menyebabkan pekerja mudah untuk melakukan pelanggaran etika profesionalisme kerana dia melihat peluang untuk melanggar peraturan itu ada. Okey, kemudian kita balik pula kepada cabaran. Okay, kita lihat pula cabaran dan masalah yang dihadapi oleh guru dan pihak pengurusan dalam pengurusan dan menerapkan nilai etika dan disiplin dalam organisasi. Jadi seperti yang kita dapat lihat, dunia semakin berubah, begitu juga dengan pendidikan. Okay, jadi menurut Alice Putih, perubahan dalam dunia pendidikan menjadikan profesion perguruan dan tanggungjawabnya menjadi semakin berat. Okay, perubahan ini menyebabkan guru menghadapi bebanan kerja yang tinggi dan membawa kepada stres. Okay, jadi ini boleh membawa kepada masalah disiplin dan tingkah laku guru. Okay, selain itu, menurut kajian Roslan dan Rosna terhadap organisasi awam pula mendapati terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti berkaitan dengan pengurusan etika. Antaranya ialah ketiadaan garis panduan yang jelas tentang pengurusan pendidikan etika, moral dan integriti. Okey, jadi garis panduan ni sebenarnya boleh dijadikan rujukan oleh pihak pengurusan. Okey, antara panduan yang turut diperlukan oleh pihak pengurusan adalah berkaitan dengan pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi sikap dan pemikiran staf di bawahnya. Okey, seterusnya adalah rangka kerja pematuhan yang tidak disalurkan dengan berkesan. Okey, ini sebenarnya menyebabkan kelemahan kepada sistem dan prosedur dan penguatkuasaan pentadbiran, penguatkuasaan peraturan. Okey, kemudian adalah pengetahuan yang rendah tentang pengurusan etika di kalangan pihak pengurusan atau pihak pentadbiran. Okey, apabila pengetahuan mereka rendah, jadi maka pihak pengurusan ini tidak dapat nak mengubah rangka kerja, plan operasi dan dia tidak dapat nak mengaplikasikan teknik pendidikan etika terhadap staf. Okey, akhir sekali adalah cabarannya adalah kurangnya kekurangan pelaksanaan kursus berkaitan dengan etika. Okey, jadi ini disebabkan terdapatnya persaingan yang tinggi dengan kursus-kursus lain seperti kursus trust, kursus teknikal dan fungsional yang lain. Namun begitu sekiranya ada program berkaitan dengan etika ni, aktiviti dan kursus berkaitan etika ni kurang mendapat sambutan daripada organisasi ataupun staf-staf sendiri. Okey, jadi di sini dicadangkan beberapa penyelesaian dalam cabaran dan masalah yang berkaitan dengan pengurusan etika. Yang pertama adalah accountability guru itu sendiri. Okey, sebab perkara penting dalam membincangkan isu etika dan disiplin guru adalah accountability guru terhadap diri sendiri, pelajar, profesion, sekolah, masyarakat dan negara. Jadi penghayatan accountability ini akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Okey, di samping menjadikan seseorang itu lebih bertanggungjawab. Okey, oleh itu guru sebenarnya perlu sedar akan peranan dan tanggungjawabnya supaya dia tidak menyimpang daripada matlamat yang sebenar. Okey, ini juga adalah kerana keberkesanan prinsip etika itu sebenarnya terletak pada diri individu itu sendiri. Okey, yang kedua adalah kepimpinan. Okey, sebab kepimpinan ini merupakan faktor yang penting dalam mengawal dan mengawasi etika guru. Oleh itu, pemimpin sekolah perlu mengamalkan kepimpinan etika dalam usaha untuk membudayakan etika dan disiplin dengan baik. Okey, pentadbir sekolah juga sebenarnya adalah dianggap sebagai ejen moral. Okey, di sekolah kepada guru dan pelajar yang bertanggungjawab untuk mempamerkan etika dan moral yang baik. Okey, disebabkan itu juga pemimpin perlu memantapkan budaya kerja terbaik di tempat kerja dengan menubuhkan kod etika yang direka dengan baik. Okey, kod etika ni tidak boleh direka tanpa sambil lewa lah maksudnya. Okay, kemudian apabila kod etika ni direka dengan baik, maka budaya dan disiplin ni akan menjadi asas moral dan akademik dalam sesebuah organisasi. Okey, kemudian akhir sekali organisasi juga perlu menjalankan program penerapan nilai etika.
Okey, program ini boleh dijalankan secara berkala kepada pengurusan sekolah dan juga kepada guru. Okey, melalui latihan dan program ini, penerangan dan penjelasan yang jelas mengenai etika dapat diberikan kepada guru dan staf dengan lebih berkesan lah. Okey, kemudian latihan ni pula kita boleh jalankan melalui pelbagai kaedah seperti kuliah atau video secara langsung ataupun melalui latihan online seperti kuis dan simulasi. Kerana latihan ini perlu dijalankan dari semasa ke semasa. Okey, sebab guru ni sentiasa berhadapan dengan dilema etika dalam dia punya pekerjaan. Okey, selain itu, pemimpin sekolah juga perlu diberi latihan. Okey, supaya mereka ni dapat mengaplikasikan pelbagai pendekatan dalam mempengaruhi minda dan kelakuan staf bawahannya supaya mereka ni terus menjaga etika. Okey, secara kesimpulannya, profesyen keguruan ini merupakan satu profesyen yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjulang martabat pendidikan di negara kita. Okey, hal ini kerana guru merupakan kumpulan pelaksana yang berperanan untuk membantu negara mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Oleh itu, etika dan disiplin guru perlu diterapkan supaya kualiti guru sentiasa terjamin dan berada di tahap yang tinggi. Okey, maka ia perlu dimulai dengan menghayati konsep, objektif, prinsip, nilai dan kod etika yang digariskan oleh KPM itu sendiri. Okey, bagi memastikan ianya dapat dihayati sepenuhnya, pengurusan etika dan disiplin perlu memantapkan pendidikan etika bukan sahaja kepada guru, bahkan kepada pihak pengurusan supaya etika dan disiplin guru dapat dijaga dan diawasi sebaiknya. Okey, ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan untuk membuat kertas konsep ini. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.